Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya Alfisha dan 3 orang rakan saya iaitu Auni, Syamila dan Azrin ingin mewawancara cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang dihormati Puan Siti Aisyah binti Muhammad, Guru Prinsip Perakaunan SMK Tun Mamat, selaku tetamu jemputan khas kita bagi wawancara Guru Perakaunan kita pada hari ini. Dan dikasihi rakan-rakan sekalian. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, khabar baik. Cikgu sihat? Balik daripada umrah ni nampaknya macam tak berapa sihat, tapi hari ni Alhamdulillah lah sihat. Alhamdulillah. Okey cikgu, cikgu dah makan? Cikgu dah breakfast cikgu? Dah? Alhamdulillah cikgu. Okey cikgu, boleh cikgu ceritakan serba sedikit latar belakang cikgu dan pengalaman cikgu di sekolah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya telah berkhidmat. Nama saya dulu Nama saya dulu. Ya Okay, nama cikgu. saya Siti Aisyah binti Muhammad. Okey, saya berumur 41 tahun. Pengalaman kerja, saya telah berkhidmat di 2 buah sekolah. Dari tahun 2007 hingga 2010 di SM Sekolah Menengah Teknik Keluang. Kemudian saya berpindah daripada Sekolah Menengah Teknik Keluang tahun 2010 hingga sekarang di SMK Tun Mamat. So saya sudah mengajar lebih kurang 15 tahun. Dan subjek sebenarnya saya major dalam pendidikan pengurusan perniagaan. Tapi kerana di Keluang saya telah posting dengan mengajar akaun sehinggalah sekarang saya mengajar prinsip perakaunan selama 15 tahun. Okey, terima Okey kasih. cikgu. Sama cikgu. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita mulakan sesi wawancara kita pada hari ini. Maka dengan itu, dipersilakan Auni untuk menanyakan soalan yang pertama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Auni Nabiha binti Zakaria. Saya merupakan pelajar ISMP Perakaunan di UPSI. Jadi hari ini saya nak tanya cikgu lah mengenai etika dan integriti. Okey, macam kita tahu etika ni bermaksud sifat, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Kalau integriti ni kejujuran dan ketulusan. Jadi saya nak tanya cikgu, apakah kepentingan etika dan integriti dalam sesebuah kumpulan ataupun perkhidmatan? Okey, kepentingan budaya etika dan integriti ni memang amat penting lah dalam mana-mana organisasi. Okey, dalam bagi mencapai apa-apa pelaksanaan program. So antara kepentingan dia pada pendapat saya, antara kepentingan etika dan integriti ini dia boleh memberi hala tuju dan bimbingan kepada sesuatu organisasi untuk mencapai satu kerjasama yang lebih erat lah, yang lebih bersepadu dan harmoni. Okey, kemudian etika dan integriti ini juga dapat meningkatkan kesedaran, komitmen dan juga kerjasama antara semua orang dalam organisasi tersebutlah. Ini dalam usaha untuk meningkatkan budaya kerja yang lebih baik. Di samping itu, etika dan integriti ini dapat juga meningkatkan semangat bertanggungjawab di kalangan ahli masyarakat, golongan dalam komuniti tersebutlah. Kemudian komuniti tersebut boleh bergerak lebih efisien, lebih cergas dan dapat menyumbang kepada satu program yang lebih berjaya. Okey, kemudian etika dan integriti ni penting bagi meningkatkan daya saing bagi daya saing dalam usaha untuk mengukuhkan asas moral. Sebenarnya etika dan integriti ni juga berkait rapat dengan moral dan juga Islam lah, kan? Moral dan asas moral masyarakat dan negara. Ini boleh meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat.
Okey, itu saja. Ada lagi ke? Oh, okey cikgu. Kita dapat simpulkan bahawa yang cikgu bagi tahu tadi boleh meningkatkan kesedaran dan komitmen dalam sesebuah organisasi. Okey, saya menjemput Syamila untuk menanyakan soalan. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan saya adalah berkenaan tentang atribut keusahawanan yang perlu ada pada guru. Seperti kita tahu, penubuhan koperasi sekolah adalah satu inisiatif dalam pendidikan bagi membentuk budaya keusahawanan di sekolah yang melibatkan guru dan pelajar. Koperasi sekolah itu adalah platform yang paling berkesan bagi pelajar untuk mengasah bakat dan minat mereka dalam bidang perniagaan. Terutamanya mereka juga dapat aplikasikan subjek ekonomi, prinsip akaun, perdagangan dan matematik dalam kehidupan seharian mereka melalui aktiviti koperasi ni. Contohnya, dengan melibatkan pelajar dalam aktiviti koperasi ni, pelajar juga dapat belajar tentang bidang perakaunan seperti kira barang bagi jual beli tu, cara mengira modal perniagaan, pengurusan kewangan cash flow, untung rugi dan sebagainya. Soalan saya, apakah ciri yang perlu ada dalam diri seorang guru jika cikgu dijadikan sebagai guru koperasi sekolah? Terima kasih cikgu. Okey. Bukan jika saya menjadi seorang guru koperasi sekolah. Sebenarnya saya pun memang seorang guru koperasi sekolah. Saya dah berkhidmat sebagai guru koperasi sekolah dari tahun 2017 hingga sekarang lah. So dah tahun yang kelima ini. So antara ciri keusahawanan yang perlu ada pada seorang pelajar ke seorang guru? Guru. Ciri keusahawanan bagi seorang guru. Okey, ciri keusahawanan yang perlu ada bagi seorang guru. Pada pendapat saya, antara ciri keusahawanan yang perlu ada pada seorang guru ialah dia perlu seorang yang bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Okey, samping itu bila soal cerita pasal soal tanggungjawab dan amanah ini berkait dengan integriti jugalah tadi. Okey, kemudian antara ciri lain ialah seorang guru yang mesti berani menanggung risiko. Menanggung risiko jika berlaku apa-apa pada aktiviti koperasi lah. Kalau contoh dulu saya nak cerita ada satu pengalaman di mana tahun pertama rasanya tahun pertama kot saya menjadi guru koperasi sekolah, menjadi bendahari koperasi. Tahun pertama berlaku kecurian di koperasi. Ini melibatkan pelajar sekolah sendiri, dan bila dilihat pada CCTV memang pelajar tersebut masuk dalam koperasi dan mengambil duit koperasi. Dan ketika itu saya sekarang berada di dalam dilema lah masa tu nak buat keputusan. Pengetua suruh beri kepada saya pilihan sama ada saya nak report polis ataupun tidak. Dia suruh saya buat keputusan masa tu juga. Sebab bila saya buat report polis, dia memberi kesan kepada masa depan pelajar. Dan bila melibatkan pihak sekolah, pengetua, dan pengetua telah melibatkan PPD. So bila dia kata report polis, so saya report polis. Dan bila report polis ini, dia memberi kesan kepada pelajar dan pelajar itu telah ditahan lokap selama 2 minggu. Bila ditahan lokap selama 2 minggu, dan saya tak boleh lupa ialah masa dia merayu-rayu kepada saya untuk saya menarik balik laporan di balai polis. Jadi rasanya masa tu memang dia sangat mengganggu saya punya emosi antara integriti, tanggungjawab, amanah.
Jadi bagi saya bila dah jadi seorang guru koperasi sekolah ini, selain dia kena bertanggungjawab, amanah, berintegriti, dia mesti jugalah berani menanggung risiko atas apa jua keputusan yang dia buat. Itu saja. Rasanya banyak. Okey. Okey, baik cikgu. Hmm. Habis time cikgu lepaskan tak laporan tu? Tak. Saya Oh, teruskan. tak. So pelajar tersebut memang ditahan dalam lock up selama 2 minggu. Dan bila dia pelajar tersebut keluar, masuk semula di sekolah, dia sebenarnya 2 orang pelajar dan 2 orang pelajar itu bukan student saya lah, tapi bila dia keluar, seorang itu seorang-olah seperti dendam dengan saya lah. Seorang tu macam boleh lagi bercakap dengan saya, tapi seorang tu pandang saya macam satu dendam. Tapi dan saya ada follow lah dia punya dekat Facebook, ada seorang tu pelajar tu dah berjaya sambung sehingga diploma. Okey, baik cikgu. Sebenarnya dia melibatkan bangsa lain kan, jadi dia macam okey, saya jadi takut. Betul-betul. Okey. Dengan ini kita dapat simpulkan bahawa ciri-ciri seorang guru ialah bertanggungjawab dan amanah turut dikategorikan sebagai integriti dan menanggung risiko itu adalah sangat Berani menanggung risiko tu sangat penting lah. ya betul cikgu. Maaf cikgu saya. Okey. Kemudian saya ingin bertanyakan cikgu, dalam konsep sosial, adakah cikgu menjalankan perbincangan atau mesyuarat bersama guru-guru yang lain sebelum menjalankan sesuatu aktiviti bersama para pelajar? Ini dalam koperasi sekolah ke dalam aktiviti PDPC? PDPC cikgu. Oh, kalau dalam PDPC kebanyakannya kita berbincang antara dalam panitia saja. So nak buat keputusan apa-apa program panitia mestilah mendapat kebenaran daripada GKMP. So sebab kami di prinsip perakaunan ahli pun hanya 2 orang sahaja, saya dan bersama GKMP. So buat keputusan tu banyak berbincang dengan GKMP, guru kanan mata pelajaran. Dan bagi saya memang penting lah, memang kena ada perbincangan antara rakan-rakan dalam organisasi untuk mencapai satu keputusan ataupun apa-apa program sekolah. Okey cikgu. Maka dengan itu kita dipersilakan Rin untuk menanyakan soalan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Nurul Azifaika daripada Pelajar UPSI, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan. Soalan saya adalah berkaitan dengan personaliti. Personaliti guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Personaliti guru ni yang positif dapat menjadi satu penilaian yang dibuat oleh anggota masyarakat, terutama pelajar, terhadap seorang guru. Oleh itu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru supaya dapat memberi contoh kepada pelajar? Ciri kepribadian bukan personality dari segi cantik, bergaya tu bukan? Bukan. Okay, so dari segi kepribadian bagi saya lah, seorang pelajar akan pandang jika seorang guru itu seorang yang mengambil berat hal pelajar ini, bukan setakat hal dalam pelajaran saja, tetapi hal dalam kadang-kadang pelajar ni dia nak luahkan sesuatu luar daripada mata pelajaran dia. Apa masalah dia berada di rumah, di luar dengan kawan dia. So bagi saya dia kena seorang guru itu perlu ada ciri mengambil berat, saya nak cakap saya baik hati ke? Boleh ke saya cakap saya baik hati, Fisha? Boleh cikgu. Cikgu memang pemurah cikgu. Baik hati tu bukan setakat pemurah lah. Banyak memberi
bagi saya banyak memberi lebih baik daripada banyak menerima. Saya lebih suka memberi kepada pelajar ataupun tak kira lah rakan-rakan dalam organisasi ke dengan pelajar ke, saya lebih banyak memberi supaya pelajar sebenarnya dia nakkan perhatian sebenarnya. Baik hati, memberi. Lagi apa tadi saya cakap? Okay, itulah bagi saya, pendapat saya 2 ciri. Okey, baik cikgu. So dengan ini personality seseorang guru dapat memberikan pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar lah kan, betul tak? Okey. Betul. Dengan ini saya teruskan dengan Rin dengan soalan yang kelima. Oh, ada banyak lagi soalan ni? 5 soalan yang soalan terakhir. cikgu. Soalan Okey. terakhir. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan mutakhir. Dalam alam baharu yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, tiada pilihan lain selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Konteks pendidikan pada masa kini memerlukan guru menguasai dan mempunyai literasi teknologi komunikasi dan maklumat iaitu ICT. Soalan dia adalah, adakah cikgu mengikuti perkembangan teknologi semasa? Dan bolehkah cikgu memberikan contoh teknologi semasa yang cikgu gunakan? Mengikuti teknologi semasa tu saya mengikuti juga. Contoh ni media sosial ke? Tak, dia macam Google Meet, Kahoot, macam tu. Okey, saya Memudahkan mengikuti pembelajaran. untuk memudahkan pembelajaran tu. Okey, saya mengikuti teknologi terkini. Kemudian antara contoh yang saya gunakan sekarang ini yang walaupun selepas PKP ni, sebab kita tak mengajar secara online, saya masih lagi menggunakan ni Canva. Canva. Oh, Canva. Okey. Canva itu kebanyakannya ialah untuk membuat presentation ataupun membuat program-program sekolah biasanya. Kita buat banner, kemudian selain buat Canva, saya gunakan Canva tu kemudian saya masuk dalam CapCut. Oh, CapCut. Okey. Buat video. Buat video. Yang Okey, terbaru cikgu. saya buat video untuk majlis Mesyuarat Agung Koperasi. Untuk ahli lembaga koperasi lah. Cikgu ada menggunakan Excel atau PowerPoint ke? Excel dalam kelas. Dalam kelas sekarang ni kita macam antara blok bangunan di Tuan Muhammad ni lah kalau Fisya tahu, di blok bangunan baru ni kita ada Smart TV. Jadi memang gunakan ada. Excel dan tu, tapi cuma di bangunan-bangunan lama kita ada masalah kekurangan LCD. So dah kena angkut LCD, banyak guna chalk and talk whiteboard sahaja. Tapi kalau di bangunan baru pelajar tingkatan 5, saya akan gunakan laptop, guna Excel lah. So dalam diorang punya projek pun cikgu tunjukkan Excel juga kan? Ya. Sebab kita ada projek kerja khusus, memang gunakan Excel dan Word. Okey cikgu. So boleh teruskan dengan Syamila. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian tersebut. Kini kita berada di penghujung wawancara kita pada hari ini. Tapi saya ada sedikit soalan tambahan kepada cikgu. Seperti yang kita tahu, kami semua ini adalah bakal-bakal guru yang akan masa akan datang. Jadi apa nasihat yang cikgu mahu berikan kepada kami untuk menjadi guru insan profesional? Terima kasih cikgu. Nasihat saya carilah ilmu, tuntutlah ilmu, carilah pengalaman. Seberapa banyak yang boleh cari pengalaman, belajar bersabar dengan pelajar yang semakin lama semakin mencapai bila kita akan datang. Kemudian
juga sebenarnya belajar benda yang baru, teknologi baru juga belajar yang sekarang ini dia kita yang baru. Sebab apa saya kalau belajar cerita tema saya akan cuba saya akan cuba ambil tu sebab belajar saya sebanyak tema yang dia yang baik. So macam media sosial TikTok, Instagram. So saya maksudkan untuk makan ni belajarlah benda-benda baru, cari pengalaman baru. Kita belajar mungkin kalau dah jadi cikgu tu, dah jadi guru tu, terimalah apa sahaja jawatan yang diberikan. Berlapang dadalah dalam menerima apa juga tugas dan tanggungjawab. Jika tak boleh, katakan tak boleh. Tapi jangan katakan tak boleh sebelum mencuba. Mesti cuba buat dulu barulah kata tak boleh. Jangan terus cakap bila diberi tugas dan tanggungjawab terus cakap maaf saya tak boleh. Itu tak mencuba lagi sebelum buat sesuatu. Jadi kena berani mencuba dulu, barulah tahu kita punya paras tanggungjawab kita macam mana lah. Okey, terima kasih Cikgu atas nasihat yang diberikan. Dengan mengakhiri wawancara kita pada hari ini, saya mewakili rakan-rakan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Aisyah kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi wawancara ini. Terdapat banyak input yang bermanfaat yang boleh kami terapkan pada masa akan datang. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu. Okey, bagi akhir sesi ni boleh kita takat gambar? Untuk kenang-kenangan dah Cikgu. Okey. Satu. Ya baik. 1, 2, 3.